Abdul Taib Mahmud juga dituduh menyalahgunakan kuasanya sebagai Ketua Menteri untuk membangunkan sistem naungan yang memperkayakan diri sendiri, keluarga dan kroninya. Dia bagaimanapun menafikan tuduhan tersebut. Menurut Abdul Taib Mahmud, dia telah menutup syarikat berkaitan keluarganya, yaitu Cahaya Mata Sarawak Sendirian Berhad, daripada hidupnya untuk mengelakkan konflik kepentingan. Syarikat lain yang dikaitkan dengan Abdul Taib dan keluarganya ialah firma perkhidmatan minyak dan gas Dayang Enterprise Holding Berhad, Naim Holding Berhad Pemaju Hartanah, KKB Engineering Berhad Fabrikasi Keluli, dan TAN Holding Berhad Peladangan. NGO Switzerland Bruno Mense Fund atau BMF mendakwa pada tahun 2014 terdapat 333 syarikat di Malaysia dan 418 syarikat di seluruh dunia yang dimiliki oleh adik-beradik Abdul Taib dan 4 anaknya. Pegangan keluarga dalam 14 syarikat teratas yang berpengkalan di Malaysia sahaja dianggarkan berjumlah RM3.95 bilion berdasarkan pemfailan syarikat pada masa itu. BMF kini menghadapi saman fitnah daripada anak perempuan Abdul Taib, Jamilah Taib Mureh, berhubung kenyataan NGO terbabit mengaitkan syarikat hartanah mereka, Sakto Group, dengan kegiatan rasuah dalam industri pembelakan Sarawak. Dalam laporannya pada tahun 2017, BMF mendakwa keluarga Taib telah menyalurkan sekurang-kurangnya CA 69.8 juta bersamaan dengan RM 232 juta kepada kumpulan syarikat Sakto. Satu lagi petunjuk tentang kekayaan keluarga itu muncul daripada kes muta'ah di antara anak lelaki Abdul Taib, yaitu Mahmud Abu Bekir, dengan bekas isterinya Sahnaz A. Majid. Seorang akauntan memberi keterangan pada 2014 bahawa aset Mahmud Abu Bekir bernilai antara RM976 juta hingga RM1.395 bilion. Kontroversi yang menyelubungi Abdul Taib dan dakwaan terkait dengan pembalakan haram di Sarawak juga menyebabkan bekas alma maternya, University Adelaide, mengeluarkan nama tokoh terbabit dari plaza berhampiran Fakulti Undang-Undang yang dinamakan sempena namanya. Saudara-saudara sekalian, pendedahan dan juga mengimbau laluan recam berwarna-warni Abdul Taib yang dipetik dari Malaysia kini ditulis oleh Koh Jun Lin ini amat menarik perhatian kita, terutamanya pada orang-orang muda seperti saya. Karena kita tidak tahu rupa-rupanya banyak recam yang dilalui oleh Taib Mahmud sebelum Allahyarham meninggal dunia. Pertama sekali berlakunya kontroversi antara beliau dengan bapa saudaranya. Selain daripada itu, rupa-rupanya Taib Mahmud bukanlah mau menjadi ahli parlimen ataupun politik. Sebaliknya, beliau mau jadi doktor. Selain itu, beliau juga telah pernah lalui cubaan untuk beliau dijatuhkan sebagai Ketua Menteri. Dan yang paling panas sekali ialah apabila beliau melalui pelbagai dakwaan salah guna kuasa. Dan yang terkini ialah berkait dengan keadaan keluarga beliau, terutamanya melibatkan isteri kedua Tun Taib Mahmud. Kita berdoa supaya semuanya dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Tidak dapat dinafikan, Tun Taib Mahmud adalah negarawan Malaysia yang ulung, yang sukar dicari ganti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Rupa-rupanya saudara-saudara sekalian, dalam kancah politik Taib Mahmud, beliau
telah melalui satu jalan yang mana beliau pernah lalui yang amat besar sekali. Cubaan jatuhkan Ketua Menteri, ini ceritanya. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Abdul Taib memegang jawatan sebagai Ketua Menteri itu selama hampir 33 tahun. Sebelum dia sendiri yang di-Pertuan Negeri Sarawak pada 1 Mac 2014. Tetapi di sebalik kaitan kekeluargaan dengan Abdul Rahman, hubungan Abdul Taib dengan Abdul Rahman tidaklah sentiasa mesra. Pada 1986, Abdul Rahman terpaksa berundur daripada jawatan yang di-Pertuan Negeri Sarawak, dikabarkan atas faktor kesihatan, dan tempatnya digantikan oleh Ahmad Zaidi Edrus. Kemuncak perselisihan di antara mereka ialah apabila Abdul Taib membatalkan lesen pembalakan yang diberikan kepada syarikat dikaitkan dengan bapa saudaranya itu. Penyokong Abdul Rahman kemudian bertemu di Hotel Mingkot, kini Hotel Korus di Kuala Lumpur, untuk merancang undi tidak percaya terhadap Abdul Taib. Pakatan itu dikenali sebagai peristiwa Mingkot. Namun, langkah mereka gagal apabila Abdul Taib membubarkan Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk membolehkan pilihan raya negeri PRN diadakan. Abdul Taib kembali menjadi kerajaan dan Ketua Menteri apabila memenangi PRN tersebut. Beberapa perancang utama juga ditahan tanpa perbicaraan mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Manakala sebahagian yang lain telah meninggalkan Sarawak. Bagaimanapun mereka akhirnya menamatkan perseteruan tersebut. The Star melaporkan kedua-dua mereka berpelukan antara satu sama lain pada hari lahir ke-80 Abdul Rahman. Dia juga meredahkan konflik tersebut dengan menganggapnya sekadar salah faham. Bagi kami, ia bukanlah satu isu besar. Seseorang melaporkan kepadanya bahawa saya akan menjatuhkan dia. Itu tidak betul, kata Abdul Rahman. Dia kemudian mendapati apa yang mereka katakan kepadanya adalah salah sama sekali. Dia juga memberitahu anak saya mengenai hal itu. Abdul Rahman dipetik sebagai berkata,